Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 20. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala sanya telah berkata setengah daripada orang yang salihin. Itu kan? Sanya telah berkata setengah daripada orang yang salihin bahwasanya hitam hati itu daripada dosa. Hati kita jadi hitam sebab dosa. Dan alamat kelam hati itu, tanda kelam hati itu, alamat tanda kelam hati itu disebut wa alamatus sawadil qalbi alla tajida min irtikabil zunubi min irtikabiz zunub. Ini disebut, dan alamat kelam hati itu bahawa tiada dapat daripada dosa itu terkejut, yakni tiada terkejut hatinya tak kala jatuh dosa. Maknanya apabila berlaku dosa, kita buat satu dosa, hati kita tak rasa apa. Dia maksud terkejut, maksud itu bukan maksud tak tersentuh pun kata salah, tak rasa takut pun, tak rasa risau, tak rasa bimbang, tak rasa pelik pun bila buat satu dosa. Bahkan rasa seronok. Itu dia kata ay khaufan bal sururan, tak rasa takut pun, bahkan rasa seronok. Itu tanda hati mati, tanda hitam hati, tanda kelam hati. Betul. Tu saudara kita tak tahu hati kita kelam ke hitam ke, kita tak tahu. Kita akan nampak pun. Jadi kadang kita dikaitkan dengan hitam hati yang mana? Jantung tu kan. Tapi dosa kita bukan jantung tu, kalau ikut jantung tu semua ada. Kambing lembu ada jantung kan? Hati tu, kambing lembu ada hati. Yang masukkan hati kata dalam bahasa Arab tu dia panggil qalbu tu jantung. Kalau hati yang kita makan sedap, goreng sedap tu, dalam tinggi toleh tu, goreng sedap, goreng kicap, bawang bawang, pimeng, tu dipanggil kibdah, kita panggil hati. Arab panggil kibdah. Kalau hati tu kita panggil hati. Kalau jantung tu Arab panggil qalbu, kita panggil hati. Jadi hak Nabi SAW dibelah dalam malam, pada malam Isra dan Mi'raj tu, hati ke jantung? Hati ke jantung? Jantung. Itu dari qalbu, bukan belah hati. Jadi masukkan jalan qalbu tu jantung. Tapi dalam perbincangan tasawuf,
Yang dimaksudkan dengan hati itu bukan jantung tu lagi. Itu dia panggil qalbu, hati, benda lain yang tak nampak dengan mata kepala. Itu adalah tempat tersimpannya ke semua benda. Fikir dengan kepala tak dapat. Dalam tubuh kita ada apa? Jantung, hati. Itu kan yang kita tahu kan. Yang selainnya paru-paru apa, itu kita tak sebut dalam ni. Sebut hati. Sebab zikir-zikir pun nak simpan dalam hati tu. Zikir, segala zikir yang kita semua duduk situ. Dalam hati tu pula dia sebut sirrul asrar, rahsia segala rahsia. Juga disebut disitulah tempat terjadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mana satu duduk dalam mana. Hati tu yang jadi kelam. Hati tu yang mati tu. Kalau ikut jantung semua ada. Kena rujuk berusaha sikit. Buka kitab Ihya Ulumuddin bab qalbu. Tajuk dia qalbu. Nah, cerita apa? Banyak terjemahan buku sekarang pun ada Ihya Ulumuddin. Dalam Arab tu lebih kurang dalam 4 jilid atau 5 jilid. 5 jilid. Rumi pun ada dan terjemahan lah. Boleh cari tengok. Baik. Hati kita jadi kelam sebab dosa. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, "Idza aznaba al-'abdu naktan fi qalbihi nakata fi qalbihi naktatan sauda." Apabila seseorang hamba itu melakukan satu dosa, di dalam hati dia tu timbul satu titik hitam. Naktatan sauda maknanya titik hitam. Kalau kita dapat kita tu terletak titik itu. Satu titik hitam dalam hati kita. Sekali kita buat dosa, fa in taba saqala min. Kalau dia taubat, dia hilang. Kalau dia tak taubat, kekal duduk sampai bila-bila. Fa in ada dzalik, apabila dia buat lagi, bertambah lagi. Apabila dia buat lagi, bertambah lagi, hatta ta'azzama fi qalbi, sehingga dia besar pada hati. Satu titik kecil. Bila dia buat, ada riwayat sebut ditambah satu titik. Bila dia buat lagi, satu titik lagi, satu titik lagi, buat lagi satu titik lagi, satu titik lagi, sehingga kelam habis hati. Kalau dia taubat, hilang. Ada dalam hati. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Hakim. Kata Hakim, qad kana al-Hasan, tak ada masalah tu. Syekh Hasan kata pula Al-Hasan Basri lagi panjang pula. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa buat jahat ada satu titik hitam jatuh di hati. Kalau dia tobat, hilang. Kalau dia tak tobat, dia duduk kekal. Dia buat lagi, bertambah lagi. Buat lagi, tambah lagi. Buat lagi, tambah lagi. Bayangkan kita tak pernah bertaubat lagi. Mata kita buat maksiat, telinga kita buat maksiat, lidah kita buat maksiat, tubuh badan kita buat maksiat, kaki tangan kita buat maksiat. Setiap maksiat yang kita buat tumbuh satu titik penuh, nak hilang lah. Itu disebut dalam hadis. Tengok, tanda kelam hati itu bahawa dia tak dapat
daripada dosa itu terkejut, yakni tiada terkejut hatinya tak kala jatuh dosa. Maksudnya apabila berlaku buat dosa itu, dah hati dia tak rasa apa, bahkan dia rasa seronok macam biasa. Ini tanda hati hitam, hati kelam. Jadi maknanya kita tak payah nak tengok orang, maknanya kita tengok sendiri, kita seronok dengan maksiat. Kalau kita seronok dengan maksiat, itu kita ada di situ. Kita boleh pandang sendiri. Maknanya bila kita baca kitab, kita ngaji kitab, kita dengar kitab, maknanya jangan tuduh orang, suruh kita ni bersih tak bersih. Hati kita ni mati, kita hidup cerah atau hitam, kita tengok. Kemudian disebut satu tu pertama, dan tiada bagi taat itu terasa manis. Tiada bagi taat itu terasa manisnya. Buat ketaatan pun tak ada rasa manis, tak rasa sedap. Sembahyang tak rasa sedap, puasa tak rasa sedap, baca Quran tak rasa sedap, bersedekah apa pun tak rasa seronok. Ni kita nak sembahyang kita rasa seronok, kita baca Quran kita baca seronok, kita puasa kita seronok, kita buat baik, buat taat kita rasa seronok, minat ke arah buat taat. Itu di antara kemanisan dalam taat. Selain daripada kita sembahyang kita rasa sedap, macam nak sembahyang lagi lah. Contoh kita makan nasi, wah sedap pun nak nambah nasi. Sebab sedap. Kalau nasi itu tak sedap, kita tak akan nak tambah. Kalau sembahyang kita, taat yang kita buat itu kita rasa sedap, kita rasa nak duduk lama, kita rasa nak buat lama, kita nak buat lagi. Tapi kita sembahyang 3 rakaat maghrib masa lama dan masa malah tu kita boleh suruh sendiri. Nabi SAW sembahyang satu malam. Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, aku duduk dengan Nabi SAW pada satu sembahyang, pada satu malam aku sembahyang ikut Nabi. Apabila Nabi bangun sembahyang, aku pun ikut Nabi sembahyang di belakang Nabi SAW. Bila aku sembahyang belakang Nabi, lama Nabi SAW sembahyang. Selepas baca Fatihah dalam rakaat yang pertama, selepas baca Fatihah, Nabi baca surah Baqarah. Nabi baca surah Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, aku rasa sikit yang dia baca, rupanya sampai habis Baqarah. Dan aku rasa masa habis Baqarah dia akan rukuk. Rupanya Nabi sambung dengan An-Nisa. Baca habis Nisa, aku rasa habis Nisa Nabi akan turun. Rupanya Nabi patah balik sambung dengan Al-Imran. Sampai aku rasa tak seronok dalam sembahyang tu. Aku rasa jahat aku dalam sembahyang. Orang tanya pasal orang rasa jahat, nak buat apa? Aku rasa macam nak berhenti, ataupun aku rasa macam nak duduk saja. Nak duduk dulu. Di satu rakaat Nabi sembahyang surah Baqarah habis 200 ayat lebih. Kemudian An-Nisa, kalau ikut dalam hadis Nisa, habis surah Nisa, Nabi ambil balik surah Al-Imran, habis Al-Imran, baru Nabi rukuk. Nabi rukuk panjang lama, Nabi rukuk seolah-olah macam Nabi berdiri tadi, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi i'tidal. Kemudian Nabi sujud lama, seolah-olah macam separuh daripada rukuknya. Itu kata Ibnu Mas'ud, aku rasa jahat dah aku dalam sembahyang. Dia kata, untungnya rasa jahat nak buat apa? Aku rasa macam nak duduk saja, aku macam nak berhenti dalam nak tunggu. Sebab apa? Dapat kemanisan, dapat sedap. Macam tengah makan nasi kan, dengan nasi ulam apa, cabai kita minat pula. Allah payah nak berhenti. Kenyang pun rasa macam Allah kenyang dah, baru makan sikit kenyang dah, rugi aku makan tempat lain tadi. Sebab sedap.
Itu juga ibadat. Tapi kalau rasa ibadat malah itu suruh diri sendiri ya. Kita semua ada hati, kita semua ada hati. Itu satu. Yang kedua, dan tiada bagi taat itu terasa manisnya manis taat. Buat ketaatan tak ada sedap, tak ada rasa manis. Buat rasa macam biasa, tak ada rasa apa. Ada kawan saya beritahu, dia jumpa dengan seorang orang ni dulu tak pernah sembahyang Islam, tak pernah sembahyang. Lepas tu dia beritahu ke kawan saya, dia kata saya tak pernah sembahyang, saya mau hidup. Lepas tu orang kata sembahyang lah, tenang. Saya sembahyang tak tenang. Saya sembahyang Ustaz, tak tenang. Kita sembahyang bukan nak tenang, sembahyang nak tenang. Kita sembahyang nak tunai tuntutan yang Allah suruh, bukan nak ambil faedah daripada sembahyang tu. Kalau Tuhan bagi, alhamdulillah. Jumpa minat tak kita sembahyang? Tak ada minat sembahyang, nanti masalah. Tak ada minat pada sembahyang, tak ada sedap pada sembahyang, nanti ada masalah. Tu orang bincang lagi, siapa sembahyang? Kau sembahyang ke siapa sembahyang? Tu pihak perbincangan hakikat ma'rifat. Kalau kita kata kita sembahyang, naya bukan kita sembahyang, habis tu siapa sembahyang? Kena cari orang dia, orang hakikat, orang ma'rifat. Kalau tidak, kalau dia kata kita lagi sembahyang, kita sembahyang, kita baca Quran, kita puasa, kita buat baik, lingkup, tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab pada hakikat dan ma'rifat dia suruh hilang diri. Hilang diri kita ni, yang ada hanyalah Allah. Jadi kalau kita masih lagi kata kita, aku, jadi tak ada Allah di situ. Bila tak ada Allah di situ, sia-sia. Itu kena bila tuan perbincangan hakikat dan makrifat. Di situ kena cari ya. Saya sebutlah sebab saya pernah dengar orang cerita. Cuba buat. Nak bagi hilang diri itu je lah. Nak bagi hilang diri itu baru sedap sembahyang. Itu pun kena cari orang juga. Kena cari orang guru-guru yang disebut sebagai mursyid, yang boleh tunjuk jalan kepada kita. Baik. Manis tak ada, tak ada rasa. Orang yang nak dapat rasanya sebenarnya orang hakikat. Orang syariat buat luaran je. Orang tarekat menjalani. Orang hakikat rasa pada ibadat tu. Rasa, buat rasa. Orang makrifat sampai musyahadah, syukur dan lihat. Jadi nak dapat kemanisan beribadat taat ni bukan dalam peringkat syariat. Kalau ikut ni, sebab apa? Sebab tak ada rasa manis pada taat. Kemanisan dalam ketaatan tu tak ada. Bila tak ada, ni rasa ni duduk kat mana? Rasa ni duduk dalam peringkat ma'rifat, hakikat. Dalam tu, dua tu. Hatta bila zikir, rasa apa? Kalau syariat sebut mudah lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati fahman halal. Dan kalau orang hakikat sebut dalam hati, ma'rifat ada dalam hati. Dia rasa denyut jantung dia tu ada.
hatta dia tidur. Jadi nak capai kepada kemanisan pada taat ni tak ada. Jadi maknanya hati kita masih kelam, hati kita tak ada Allah, hati kita tak ada Allah, hati kita ada dunia. Dalam hati kita ni ada belakang. Orang hakikat sebut qalbu. Dalam qalbu kita tu ada belakang. Semua ada. Anak bini ada, Tuhan ada, dunia ada, akhirat ada, semua duduk dalam. Kita tak mahu dunia-dunia yang selain daripada Allah, kita tak mahu. Kita tak nak Allah saja penuh dalam hati. Nak buat ke mana? Itu kena tanya orang dia. Kena tanya orang dia. Itu yang kedua, tanda hati hitam. Dan tiada, yang ketiga, dan tiada bagi pengajaran itu masuk pada hati. Tak dengar. Tak dengar hang baca lah kitab 100 biji pun duk gitu, 100 buah kitab pun duk gitu, tak masuk. Orang yang tak dengar nasihat, orang yang keras hati. Orang baca kitab dia kata kata korang. Habis ustaz-ustaz pun hangat hati kat nak kata kat kambing kan dengar kata korang. Baca kitab ni nak barang ni kita sebut lah. Lepas tu nak balik tengok sendiri ya. Itu cara baca kitab ya. Lepas tu kita fikir sendiri ya, aku duduk tak mana, kena tak amalan aku buat ni, betul tak aku buat ni. Itu tujuan ngaji kita. Main dengan ceramah habis. Kalau ngaji kitab dengan ceramah tak ada beza. Ibaratnya macam program yang kita buat, pengajian dan ceramah ni macam satu program yang sebut sebagai entertainment lah, hiburan semata-mata. Oh sedap ustaz, oh ustaz tu tak sedap. Gitu macam kita tengok movie, tengok filem, tengok drama. Syok drama ni, drama tak sedap. Habis masa, habis balik, masuk ke kanan, keluar ke kiri. Sebab apa? Sebab hati. Sebab apa tak boleh turun daripada tingkat 18 sampai bawah? Sebab hati. Hantar saya duduk semat macam mana? Luar semat, Masya Allah, tabarakallah. Tapi jemaah tak turun. Tak turun berjemaah. Ada masalah hati. Itu kita kata pada ahli surau. Kita kata kita rujuk kepada ahli surau. Maksud ahli surau maknanya bangunan ini 18 tingkat, semua ada hak untuk surau. Sebab apa tak hidup? Sebab hati mampu. Hati hitam, hati jadi bangkai. Kasar lah sikit dengan jadi baca kitab ni. Jadi kalau mana kita suluh kita sendiri, siapa nak tolong suluh? Kalau hang tak ngaji, kalau hang tak baca kitab, hang tak pergi jumpa depan ustaz, hang tak pergi ngaji, hang tak cari tok guru, siapa nak suluh hang? Adakah kitab ni di rumah masing-masing? Minhajul Amilin masing-masing, setiap rumah, setiap bilik ada yang boleh rujuk setiap hari? Tak ada. Siapa yang nak suruh, nak tolong suluh kita selain dari kitab Imam Ghazali? Tak ada. Kalau dah hak lain tak ada, hak Ghazali ada di sini pun tak main. Fikir sendiri ya. Hang cari apa? Hang cari makan saja ke? Cari makan saja macam lembu kambing ya. Tu bahasa nampak kakak lagi. Minggu depan tak ada, bulan depan tak. Kalau ada lagi minggu depan tak lagi sebut kasar-kasar itu. Tapi nak bagi tahu bukan nak sebut kata kasar, nak sebut kata nak bagi sentuh. Nak bagi sentuh. Siapa yang sentuh tubuh kita, hati kita nak bagi bersih.
Daripada kecil, siapa yang ajar kita? Mak bapak kita. Kalau tak ada mak bapak kita tak jaga kita, tak ada adik-beradik kita tak ada jaga, tazan dah kita. Tazan ada syariat? Tak ada syariat. Walaupun dia manusia, dia hidup seperti mana binatang. Sebab apa? Sebab mak bapak dia tak ada. Kalau kita ada mak bapak pun, kalau mak bapak kita pun jahil, mak bapak kita tak tahu, tak ada pedoman agama yang nak tunjuk kepada kita, lingkup kita, rosak kita. Kita pun tak tahu hati kita duduk kat mana, jantung kita duduk kat mana, apa yang hitam, apa yang kelam, kita pun tak tahu. Orang kata keras hati, kita tak tahu. Habis orang tahan keras hati, nak marah orang. Cuba tengok suluh tengok, rajin masuk surau, rajin baca Quran tak? Minat tak ibadah? Minat kebaikan tak? Tak minat. Hang minat apa? Hang minat dunia sahaja, minat duit je. Pagi keluar cari duit, petang cari duit, malam cari duit, pagi esok bangun keluar cari duit, malam tak kaya-kaya pun. Hak rumah Tuhan, tempat ibadah, tinggal gitu je. Ini mana dia apa? Hati masalah. Hati masalah. Sebab apa? Nak duduk dalam surau takut-takut dengan kitab, dengan kuliah, tak ikut terasa hati. Kalau selagi mana tak bagi terasa hati, selagi itu hati tak akan nanti. Sebab dia tak tahu dia benar atau dia salah. Dia tak tahu dia duduk dalam rasa dia betul ataupun tidak. Sebab dia tak nampak syariat yang tunjuk kepada kita. Paling tidak ada syariat yang tunjuk. Ada yang syariat tunjuk kita sekarang ni pun, kita bukan kitab pun, adakah kita ikut semua? Hak ngaji pun tak ikut semua. Hak mengaji pun terpesong, apatah lagi hak tak ngaji. Jadi macam ceramah Maulid Rasul, mungkin kita sambung ni. Tak ada, tak boleh buat. Kita kena sendiri, tak boleh. Orang nak tolong buat, tak boleh. Jadi surau buat program pengajian kitab dan sebagainya, seolah-olah satu jalan nak tolong bagi suntikan rohani kepada penduduk kawasan dia. Kalau penduduk kawasan dia tak turun, tak datang, tak dapat suntikan, itu sekadar suntikan. Nak lega tak lega, nak hilang tak hilang, nak sembuh tak sembuh, belum tentu. Sebab kita kata, kita yang belajar kitab ni pun bukan kita amal sepenuhnya semua kitab. Kerana kita masih jahil lagi dalam kitab ni pun. Dan bagi kita jahil, nak amal setuhan, maksud berat. Tengok depan tu ada. Nak tengok betapa halusnya orang yang takut kepada dosa. Sangat halus. Qala disebut dan jangan kamu hinakan daripada dosa suatu, maka sangka akan dirimu orang yang tawat, dan engkau itu menggali atas dosa. Kita nak maki celaka kat dosa, celaka, haram jadah, sial kita mana, itu makian kita pada dosa. Jangan nak maki. Dan hang rasa hang yang dah bertaubat, kalau hang maki buat itu, sebenarnya hang tak bertaubat lagi. Sebenarnya kau masih lagi mengekali dalam dosa itu. Itu dia kata, jangan kamu hina daripada dosa sesuatu, maka sangka akan dirimu orang yang taubat. Kita dah hina, teruklah, beceh lah, apa ni bahasa ni, kita kutuk belakang kejahatan yang kita buat, padahal kita ingat kita dah bertaubat. Sekadar itu bukan bertaubat. Sekadar kita maki hamun dosa yang kita buat, dan disebut engkau itu menggali atas dosa. Bahasa dia macam mana? Nak faham dia macam mana? Contoh kita buat dosa juga, kita minum arak, tapi kita mati arak, celaka, sial arak ni yang buat aku.
membuat aku jauh dengan Tuhan, minum enggak? Celaka kedai judi ni, ni dah buat aku habis duit menghentikan nombor ekor judi, kita tak pergi juga. Itu bukan taubat. Kamu rasa diri kamu bertaubat dan macam tu, marah kepada dosa, itu bukan. Padahal kamu masih buat dosa lagi. Itu maksud lagi tu. Jadi kita maksudnya masih kita buat dosa, kita benci dosa. Masih kita buat maksiat, kita benci maksiat. Benci maksiat masa kita buat maksiat, padahal kita tidak tinggal maksiat, itu bukan taubat lagi. Itu masih lagi dalam dosa. Sebab kita duduk dalam akabah taubat. Akabah yang kedua iaitu akabah taubat. Kita nak pergi pada taubat, itu bukan taubat lagi. Jadi itu meluat benci. Kan? Tapi kawan ajak pula tu, jom pergi pula. Kawan nampak tahu mimpi nombor malam cantik. Nombor apa? Tak boleh abang. Mimpi nombor tak boleh beritahu orang. Kan? Nanti tak naik. Dia pun tak apa. Kalau tak boleh abang, nah aku top up RM20. Aku top up RM10. So sekali. Okey, kawan tu pun beli. Harap nombor lu bohong gitu dia. Tak kawan tu beli, tak beli, dia boleh bokok kat dia apa tahu. Tu tak taubat tu. Taubat lain. Taubat yang dulu. Ini masuk dalam akabah taubat ni. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya telah sampai kepada kami daripada ni nama orang ni, Kahmas, nama dia Kahmas bin Hasan, daripada Kahmas, makna Kahmas ibn Hasan. Telah sampai cerita kepada kami Kahmas anak Hasan. Ini nama Kahmas anak Hasan. Kita tengok nama dia Kahmas. Qala qad balaghana an Kahmas bin Hasan At-Tamimi, dia orang Tamim, dia daripada Bani Tamim. Al-Basri, dia orang Basrah, rahimahullah. Kana siqatun, dia adalah orang yang siqah. Siqah maknanya orang yang tak ada penipuan dalam periwayatan hadis. Boleh riwayat hadis, kalau ambil hadis daripada dia sahih, hasan. Dia orang siqah, orang dipercayai, bukan orang kazib. Mata, dia meninggal pada tahun 49 ba'da mi'ah, makna 149. 9 wa arba'in 40 ba'da mi'ah, selepas 100, makna 149 pada tahun 149 Hijrah. Itu nama Kahmas bin Hasan. Dia keturunan Bani Tamim. Dia adalah orang Basri, makna berpindah duduk di Basrah. Orang siqah, alim. Habis itu Kahmas. Apa cerita dia? Cerita daripada Kahmas. Dia kata, Kahmas, berdosa aku akan dosa yang amat besar. Maknanya aku buat satu dosa yang amat besar. Besar bagi dia lah. Satu dosa yang amat besar. Dan aku duduk menangis atasnya. Makna aku menangis atasnya, atas dosa. Dengan sebab dosa tu aku duduk menangis, duduk teringat dosa yang aku buat tu. Masa dia 40 tahun. Dia menangis dengan sebab dia buat dosa tu 40 tahun. Sedih, dia ingat satu je dosa dia buat. Kita berpuluh tak nak nangis pun gelak 24 jam. Menangis 24 jam gelak. Nabi tu menangis 24 jam menangis.
Kita menangis, kita gelak. Buat dosa orang menangis, kita gelak. Menangis kita tu adalah gelak. Membeza dengan ulama. Umur orang pun kita gelak, kan? Padahal dosa. Menipu orang pun kita gelak, padahal dosa. Kita tak fikir dosa. Makan haram pun kita gelak. Itu na'udzubillah min dzalik. Dia kata, aku duduk menangis atasnya masa 40 tahun. Ditanya orang baginya, orang tanya dia, Kak Mas, 40 tahun yang menangis tu sebab buat dosa tu. Orang tanya, dan apa ya hei Aba Abdullah, apa dia dosa yang menangis tu? Salah tu. Hei Aba Abdullah. Aba Abdullah tu gelaran bagi dia. Katanya, ziarah akan daku saudara bagiku pada Allah Ta'ala. Mana saudara seagama, mana saudara fillah disebut dalam kitab. Zarani akhulli fillahi, ziarah kepada aku seorang saudara, seorang lelaki seagama. Fastaraitu lahu samakan, maka aku beli untuknya samak, ikan. Betul. Telah ziarah akan aku saudara bagiku pada Allah Ta'ala, maka aku beli baginya ikan. Ikan seekor ke 2 ekor ke, kalau samak seekor kan? Maka makan dia makan ikan tu. Kemudian berdiri aku kepada pagar rumah jiranku. Summa qumtu ila haiti jari, maknanya dah kawan aku main rumah, aku belikan bakar sekor. Bila mana zam ikan bakar kan, saya berjaya ke bakar, belikan sekor jiran kawan main, belikan sekor. Bila dah makan apa semua, dah habis makan, kemudian berdiri aku pada pagar jiran rumah jiranku. Berdiri dekat rumah jirannya. Bila berdiri dekat rumah jirannya, apa berlaku? Maka aku ambil daripadanya sepotong tanah. Aku ambil dalam kawasan jiran kudu, ni di pagar jiran, aku ambil seketui tanah. Sepotong tanah mana? Kita kira seketui tanah. Tujuan apa nak sepotong tanah tu? Maka membasuh dengan dia tangan aku ambil tanah tu. Kan makan ikan bau, minyak bekas lemak ikan kita makan tu bau. Nak hilangkan bau tu, sabun, basuh tangan. Ataupun sebelum basuh tangan tu, kita buang dengan tanah dulu. Buang dengan tanah, ambil tanah, basuh tu. Kemudian basuh dengan tangan, basuh dengan air. Dan tiada aku minta halal daripada ampunannya dahulu. Inilah dosa. Aku ambil, aku tak minta izin pun kat tuan dia. Padahal tanah tu kalau kita ambil tak itu boleh. Itu 40 tahun menangis dosa sebab guna tanah orang tanpa izin. Kalau kita pasal ni, serai kawan kita tibai, serai jiran kita tibai, tak apa. Dia tak marah. Main pekah, kita main pekah. Kita main pekah. Dulu dia tak, saya tanam ni pun tujuan dia nak makan, bukan nak jual. Kalau nak makan tu saya tak makan banyak-banyak. Serai ni saya kau peminat kan? Tapi dah nak bagi ada tanam buat serai keliling rumah. Oh, rumput. Kita jiran abang dari tu nak makan pek lah Ustaz. Tiap-tiap hari buat tom yam, kita tak beli lah. Kerat 2 batang, kerat 2 batang, kerat 2 batang. Apa? Hak pertama minta izin, hak kedua ada orang. Tuan tak ada, tak apa, dia bagi pekak.
Dia bagi ni 40 tahun ambil tanah gelak tangan dia pun 40 tahun menangis berasa bersalah. Kita ambil dengan pucuk ubi kawan kita tiba kan. Kita nak tanam tak boleh. Dia boleh tanam pucuk ubi dia, serai dia, pucuk kari dia, daun kari dia. Benda simpel ya. Boleh belum pandannya adalah satu ya, dua je. Nampak nasi lemak makan marah dolai je, pekah terpekah. Tak apalah kalau dia tak marah sungguh, okey lah, tak marah sungguh kan. Tapi kita ni halusi tak tentang salah dan silap. Kita tak halus. Ni tengok orang soleh macam ni 40 tahun salah sikit dia rasa bersalah. Tuan rumah, kalau kita jadi tuan rumah, betul kira lah tanah, ambil lah. Nak balik tanam pokok pun ambil lah. Bukan nak mau main apa nama mesin korek kan. Tanah kata itu je pun tak ada masalah bagi kita. Tapi dia rasa bersalah. Tu ulama-ulama dulu tak korang ajar lah budak-budak zaman sekarang untuk ulama-ulama style tu. Sekarang ni tak korang ajar. Dia buat benda sikit pun salah. 40 tahun menangis makna bertobat. Dia teringat salah dia tu. Kita tak ada lah. Dulu sekolah menengah bercinta bertobat. Bercinta di sekolah menengah bertobat tak? Tak tobat. Hak tu. Lagi-lagi hak nipu kawan dulu, tobat nak minta maaf dia. Perkenal kawan dulu, termasuk nipu lah. Perkenal kita nipu lain, perkenal lain. Perkenal kawan tak apa, tak ada masalah, jadi bahan awak. Kalau nipu tu salah. Padahal nipu apa perkenal dia. Itu masalah kita. Tengok dia ni, Masya Allah, tabarakallah. 40 tahun menangis sebab tak minta halal daripada Tuan tu. Qala, dan demikian lagi ada seorang lagi, menyurat surat kiriman. Dia tulis satu surat kiriman, mana dia tulis surat nak kirim kepada orang, nak hantar ke orang lah. Padahal dia duduk pada rumah sewanya. Dia duduk di rumah sewa. Macam kita lah duduk rumah sewa. Berkehendak ia bahawa menaruhkan debu pada suratnya itu, pada suratannya itu, pada suratannya tu. Dia nak bubuh debu tanah dalam suratnya tu. Sebab apa? Allahu'alam. Lagi kita fikir pula, sebab nak bubuh debu tanah pula Ustaz. Itu terpulang pula dia, Allahu'alam. Dia tulis surat kat kawan dia ataupun kat siapa ke, lepas tu nak bubuh debu tanah dalam tu. Rumah dia tu rumah sewa. Bahawa menaruh debu pada suratannya daripada tanah yang pada jidar rumah itu. Tanah debu dinding ni kan, debu dulu rumah dulu mana macam dinding rumah kita. Rumah kita ikat bata, lepas ikat bata dia plaster, lepas dia plaster dia skin pula bagi cantik, lepas tu dia skin cantik, bersih cantik, bubuh cat pula. Cat dua lapis. Mula-mula ada kot, lepas tu bubuh hijau, kuning, biru, merah apa semua. Berapa lapis dia. Ini harap tak ada lah. Bata pun alhamdulillah lah kalau ada bata. Kalau buat dengan tanah liat gitu, bubuh apa nama, pacak apa nama kayu, pacak kayu panjang gitu kayu. Lepas tu selit batang-batang macam batang
batang jagung tu selit sama duk elok. Lepas tu ambil tanah tu mana lihat bagi buku hajat campur gaya bagi lembut tu naik cari buat sikit, esok buat sikit lalah jadi dinding. Lepas tu atas tu bubuh letak kayu, santau kayu, letak daun apa semua, jadi rumah. Boleh duduk itu. Hak dulu lah. Hak sekarang lawa lah sekarang ni. Baik, kita cerita ni cerita dulu. Jadi kalau rumahnya tanah, dia nak ambil tanah debu sikit bubuh dalam sukat dia. Baik, rumah tu rumah sewa, bukan rumah dia. Tengok. Dia nak ambil tanah, masuk debu tanah tu pada jidar, pada dinding rumah itu. Maka terlintas dengan hatinya, terlintas dalam hati dia bahwasanya rumah ini sewa. Rumah ini sewa, bukan rumah aku tak boleh buat macam-macam. Kemudian maka terlintas pula pada hatinya, tiada yang membinasakan dengan sedikit tanah ni. Allah tak puas sikit ya. Kita duduk ni, duduk rumah sewa ni, rumah sewa ni, ingat ni, hak tahu orang kata kita nak memandai, tebuk sana, tebuk sini. Pengurusannya izin tak? Mampu. Saya tak apa rumah diri, saya tak tahu apa rumah diri. Ni tebuk sana, tebuk sini, pecah sana, pecah sini. Ni. Tapi tak apalah, jangan takut sangat. Dan kalau pengurusan kata okey, bahagian pengurusan, mana kita rujuk kepada pengurusan lah. Rumah ni ada orang yang menguruskan. Kalau kat tubuh paku nak bertirai tu, paku nak sangkut baju, silakan, tak apalah, nanti kalau nak keluar nanti sikit balik lah. Okey, tak ada masalah. Pekah itu selesai. Belum pekah itu selesai. Tapi daripada sudut apa nama tasawufnya, nanti satu. Ni dia sebut ni. Bila dia terlintas, ini rumah orang, bukan rumah aku. Okay. Kemudian bila rumah orang, bukan rumah. Lepas tu datang pula, timbul pula di hati dia, Allah sikit je, tak binasa pun. Debu je, debu tanahnya, tak rosak pun bahasa kita. Maka diambilkan dia. Bila dia timbul yang pertama, dia tak rumah orang, dia tak boleh. Lepas tu timbul pula, Allah, rumah orang sedikit je debu nak bubuh dalam surat je. Nak bagi kata kotak sikit surat ni mungkin, Lepas tu timbul kata tak ada apa, sikit lah. Maka diambilkan dia. Dia pun dah terlintas di hati dia, tak apa, sikit, dia pun ambil. Maka ditaruh pada suratnya, dia letak dalam surat debu. Gitulah ke timbul nak dalam surat mana banyak mana. Ada sekilo? Tak ada. Dia sejemput pun tak ada, jemput kita. Seolah-olah ni gitu je. Okey, bila dia ambil, maka diambilkan dia, maka ditaruh pada suratnya, dibubuh dalam surat. Bila dia bubuh dalam surat dia tu, maka mendengar dia akan hatif. Hatif ni suara, tak ada orang. Sebab tu telefon Arab terkadang sebut hatif. Suara ada tapi orang tak nampak. Ni suara yang tak ada orang. Mendengar dia akan hatif, akan suara, berkata, lagi akan mengetahui oleh orang yang meringankan dengan tanah ini barang yang dijatuhkan dia esok hari daripada panjang hisab. Itu suara, dengar suara bisik ataupun dengar suara, lagi akan mengetahui oleh orang yang meringankan dengan tanah ini barang yang dijatuh akan esok hari daripada panjang hisabnya.
Mana apa? Mana orang yang ambil tanah ni, buat ringan-ringan dengan barang orang ni, esok hari kiamat ni menyebabkan panjang hisap dia, kiraan dia panjang. Pasal apa ambil tanah kawan ni, minta izin tak kawan ni, ni tanah dia, debu rumah dia, hendak kacau pasal apa tanah dia, mampu hak orang. Dan bisikan kita sangat banyak. Kita sangat banyak duduk rumah sewa, hal rumah orang, kita pecah kau ni, lantai pecah, jalan-jalan perah, terhentak kaki, lantai pecah, bawa balik gas, keren-keren, pecah, tail orang tak ganti, keluar gitu, macam-macam bahaya kita. Maka bersungguh-sungguhlah olehmu, kira-kira dirimu. Fikir, hisap diri kita tu. Sungguh-sungguhlah, mana hisap diri kita ni. Itu disebut. Maka bersungguh-sungguh olehmu, kira-kira dirimu. Mana bersungguh-sungguhlah, hisap dirimu. Perhati elok mana salah, mana silap. Hari-hari cuba fikir, bangun tidur, lepas tu nak tidur balik, tu atas katil tidur balik, fikir balik daripada subuh tadi aku buat apa, salah apa, fikir balik, salah apa, aku sembang apa, aku cakap apa, aku sakit orang mana, sakit hati siapa, aku tipu siapa, aku mudarat siapa, sampai kita tidur tu, okey, alhamdulillah tak ada. Ya ke tak ada? Ya ke tak ada? Mata kita, telinga kita tu, salah telinga kita, kita dengar umpatan-umpatan daripada orang, gosip-gosip, nak dengar sangat. Oh gini, apa boleh? Telinga. Tambah lagi, kawan nak simpan-simpan mengutuk kawan, kita pun tambah daya lagi. Dia memang macam tu dah, Haji. Tambah daya sikit. Dosa, salah, minta maaf, taubat lah. Tak, esok buat lain. Ada kawan yang boleh kita makan, kutuk rapat, dia suka, hati dia suka. Banyak benda yang fikir, banyak benda. Tu Imam Ghazali kata, bersungguh-sungguh olehmu, kira-kira dirimu. Mana kira-kira dia? Hisap dirimu, hisap diri kamu tu, hari-hari. Apa salah kita dengan anak bini, apa salah kita dengan orang tua, apa salah kita, macam-macam. Sebab nak bersih. Dan hisapkan dia. Hisapkan dia, mana hisapkan dirimu. Dan segerakan kepada taubat, cepat-cepat taubat. Kalau ada salah, maka bahwasanya ajal maut itu tersembunyi. Tu ayat tu, baris tu, tengok elok tulisan tu, tersembunyi. Ajal maut itu tersembunyi. Kita tahu nak mati bila, kita tak tahu. Itu sebab cepat-cepatlah taubat, cepat-cepatlah minta maaf, hisaplah diri kita sebelum diri kita dihisapkan, seolah-olahnya gitu. Setiap hari. Maka bahwasanya ajal maut itu tersembunyi daripadamu. Dan dunia banyak tipu dayanya, celek-celek mata je, tipu dah. Celek-celek mata dah, tipu dah, mana tipu dah.
Masuk bilik air, bil air. Buka lampu, bil elektrik. Nipu dah, tampil air tu, elektrik tu pun nipu dah. Maksud nipunya, kita pakai banyak mana? Air kita pakai banyak mana? Contoh tu, air wuduk kita pakai untuk wuduk banyak mana? Kita buang basir itu banyak mana? Api kita pakai banyak mana? Tengok, boy, apa dah? Buka air ambil wuduk. Siapa baik? Siapa bayar? Surau bayar. Maknanya ada bayar pakai free ke air tu? Air tu tak pakai free. Cuba buka perlahan. Buka derat, tak dah lama. Air melimpah. Air keluar. Nak lekat sikit je. Kalau buka sikit, tak dah lama. Air penuh. Dah air tu. Bismillah. Tangan masuk. Bolehlah gagah turun sikit. Ini dah lebih bazir dosa. Siapa bayar? Tu tak terlibat dengan surau dengan orang. Tu terlibat kita dengan air tu. Bazir. Hak rumah kita pun macam tu. Tak tu dia kan apa bil air ni. Kena nipu lah situ. Kita juga buka kipas will kita dah pakai tinggal buka kipas tinggal patutnya current mahal lah apa. Satu hal bak air, bak elektrik macam pun baru bangun tidur. Pakai baju, pakai seluar, nipu juga, tertipu juga. Mana tipunya seluar kita, Ustaz? Bila kita pakai, kita rasa apa? Smart gaya. Sikat rambut, smart. Tertipu dah dengan cermin tu. Betul lah, tak payah pakai apa. Tak payah pakai apa, telanjang. Nak bagi tahu semua benda kita ada di situ. Ada salah ada di situ, ada dosa di situ. Dosa di situ timbulnya pada pakaian contohnya. Kita heran diri, orang cuk diri. Lawa ni. Orang sedih kuat. Semangat. Nari kuat. Mana bismillah pakai baju, mana bismillah pakai seluar, mana doa pakai baju, mana doa pakai seluar, mana doa tengok cermin. Tak ada Bila tak ada doa, syaitan lari belakang. Barakah tak ada. Bila tak ada barakah, tak ada doa tu, benteng tak ada, syaitan lalu repair bisa pun bahasa untuk smart. Repair ganggu pun bahasa selawak heran diri. Hari kok dah satu tu. Pergi kerja pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bangga hormat aku buat. Semua ada. Tu dia sebut tu. Dia suruh hisap diri, pandang diri. Tu tak tengok mata ni, mata pandang. Janda ni lawa. Janda ni lawa. Patut orang kenal. Try apa? Tu lah. Tu mata. Oi banyak. Semua ada. Boleh hindak. Boleh hindak. Kalau faham boleh orang kita. Boleh bersih lah Ustaz. Nak bersih adalah Allah. Tapi teknik-teknik dibagi oleh kitab ni InsyaAllah boleh lalui kalau guna pakai.
Tapi hakikat sebenarnya nak bagi jadi boleh tak boleh tu Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersih. Itu disebut dan segera kepada taubat, maka bahwasanya ajal maut itu tersembunyi daripadamu dan dunia banyak tipu dayanya. Dan tadarru' olehmu kepada Allah. Tadarru' maknanya rendah diri, hampir dengan makna tawaddu'nya. Tadarru' rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna disebut tadarru' ila Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbik. Tadarru' dengan hati, mana dengan rendah diri dengan hati. Wabtahala ilaik, mana dan ibtihala kepadanya. Ibtihal dengan mulut, dan dengan di sini tadarru'. Dan tadarru' olehmu kepada Allah dan menghinakan diri. Betul. Mana menghinakan diri, mana kayak di sini. Dan sebut olehmu akan hal bapa kamu Adam alaihi salam yang telah dijadikan Allah dengan tangannya, mana dengan kudrahnya, dan tetap dan ditiup padanya ruhnya, ruh Allah. Ingat Adam alaihissalam, dia mana disebut oleh yang demikian. Apabila sana sini dosa, mana kita nak hindar daripada kesalahan kita, mana kita kena ingat pada Allah, tadarru' dengan Allah, mana rendah hati kita kepada Allah. Yang tadarru' maknanya bil qalbi, mana rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati. Kemudian disebut wal ibtihal. Ibtihal ni maknanya sebut dengan lidah. Oh, dalam ni dia tak ada kalimah ibtihal. Dalam ni dia sebut hinakan diri. Maknanya ibtihal bukan makna hina diri. Ibtihal dengan makna sebut dengan lidah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sesalan kita, termasuk pujian kita kepada Allah, termasuk juga doa kita kepada Allah. Itu ibtihal. Itu tersebut dalam terkadang kita tengok ada masjid-masjid, kalau subuh tu dia ada apa? Subuh sebelum sembahyang tu, ya Ar-Rahmanur Rahimin irhamna. Kita panggil tarhim kan? Kita panggil tarhim sebab sebut irhamna, ya Ar-Rahmanur Rahimin irhamna. Tu irham, tu tarhim, tu kita panggil tarhim. Tapi keseluruhan kesemua tu dipanggil ibtihal. Ibtihal mana ibtihal tu sebut dengan lidah kebaikan, keburukan serta doa, memuji-muji. Itu masuk ibtihal. Panul ibtihalat ni datang daripada dulu Islam dulu Andalusia, Spain dulu Islam sana kan. Dan jadi panul ibtihalat ni datang daripada Spain dulu, daripada Andalusia. Arab tak ada. Lepas tu datang daripada Andalusia, baru dah tersebar sampai sekarang. Itu yang kita sebut, ya Arhamar Rahimin irhamna. Itu antara dia kan, pas sebelum subuh itu dipanggil panul ibtihal. Jadi maksud ibtihal sebut dengan lidah, minta, ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, sayangkanlah kami. Ya Ar-Rahman Rahimin, wahai orang yang serahim-rahim, orang yang rahim, sekasih-kasih, orang yang kasih. Daripada Allah, irhamna, kasihilah kami. Itu contoh lalu. Baik, disuruh
sebut olehmu akan hal bapa. Sebut di sini mana? Ingat elok-elok hal bapa kamu Adam tu, macam mana Adam boleh keluar daripada syurga. Cerita ni sedar ni, Adam keluar daripada syurga. Ni banyak ni. Tu wazkur hala abika Adam salawatullahi wa alaihi wa huwa kama fi Jami' as-Saghir. Di dalam kitab Jami' as-Saghir masih disebut khuliqa min salasi turab. Nabi Adam alaihissalam tu dijadikan daripada 3 jenis tanah. Ada riwayat sebut ada 7 jenis. Ini dalam Jami' as-Saghir Imam Syukri disebut 3. Apalah 3, 4, 5 tak apa. Yang penting ada rujukan. 3 jenis tanah. Pertama sauda. Pertama tanah hitam. Pertama tanah hitam. Kedua wabayda, tanah putih. Keempat hamra. Ketiga hamra, maknanya merah. Hitam, putih, merah. Ini tanah yang sifat tanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Adam alaihissalam. Tadi disebut Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Adam dengan tangannya, kan? Ingatlah disebut bapa kamu Adam alaihissalam telah dijadikan Allah dengan tangannya, tangan Allah. Maksud di sini dengan kudrat Allah. Dengan kudrat Allah. Allah mana ada tangan. Ni kalau Pak Wahabi tak buat tangan tu, buat Nabi ada dengan tangan ni. Tak buat dengan kudrahnya. Tangan. Lagi dia tanya jari pula. Pada tanya jari, tanya tapak tangan besar mana pula. Tanya siku pula, dengan lengan pula. Tangan. Tanya kuih-kuih jari pula. Ruas. Kuih ni tak tahu pula. Ruas jari ni. Ada berapa? Kita ada 3, Tuhan takkan 3 pun, mesti lebih ke apakah. Jadi situ tajsim pula. Salah di situ. Allah tak sama dengan baharu. Itu disebut kita sebut di sini dengan tangannya, iaitu dengan kudrahnya. Dan ditiup padanya ruhnya, ditiup pada Adam itu ruhnya, ruhullah. Jadi Nabi pun daripada ruh. Itu dalam apa nama ni, dalam tafsir lah. Baik, tengok disebut Adam alaihissalam tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Kata Allamah Al-Hafni, Al-Allamah Al-Hafni kata asyara fi hadzal hadis ila sabab ikhtilaf bani Adam. Diisyaratkan pada hadis tadi sebab-sebab ikhtilaf, berbezanya anak Adam. Itu anak Adam ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah warna dia, tubuh kulit dia. Itu kata Al-Hafni. Qala Al-Faqih Al-Laisi, Abu Lais Al-Samarqandi, kata Abu Lais Al-Samarqandi, fa awwalu mursalina kana Adam sallallahu alaihi wasallam.
pertama-tama Rasul yang diutuskan yaitu Adam alaihissalam. Wa kana rusulan li auladihi, dia ni Rasul bagi anak-anak dia, anak cucu dia. Nabi Adam dia Rasul kepada anak-anak dia, maknanya kita kata anak cucu dia. Khalaqahu Allah min turab, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia tu Adam tu daripada tanah. Ini ayat Al-Lais, Abu Lais Samarqandi. Wa khalaqa zawjatahu Hawa min dal'ihi al-yusra, dan Allah jadikan isterinya iaitu Hawa daripada tulang rusuknya yang kiri. Wa qad waladat minhu Hawa 40 waladan, dan sesungguhnya Hawa melahirkan anak-anak Adam sebanyak 40 waladan, makna 40 orang anak. Fi 20 batnan, pada 20 kali mengandung. 20 batnan makna 20 perut, 20 kali mengandung. Sebab min zakarin wa unsa, daripada kalangan laki dan perempuan. Itu semua kita tahu. Wa tawalladu hatta kasaru, kusiru, makna dia melahirkan anak, mana lahirlah daripada anak-anak dia tu sehingga jadi banyak. Jadi awal 40 orang kan, ada sebut tak sampai 40 orang, 39. Sebab Lais Abu Nabi Syekh dia seorang, Nabi Syekh dia lahir seorang, dia tak dengan tak ada kembar, tak ada twin. Jadi 40 kali juga, 40 kali maknanya 20 kali juga mengandung. Tapi kandungan yang terakhir itu Nabi Syekh dia seorang, jadi makna anak dia tak sampai 40, anak dia jadi 39. Sebab apa Nabi Syekh dia asyik? Sebab nak pair dengan hak dulu ni yang ada mati tu, Habil mati, nak bagi keluarga dengan hak Qabil tu, walaupun tak nikah dengan adik Qabil, bini Qabil yang jadi isteri Qabil tu, mana yang lain. Jadi maknanya laki perempuan 39 orang itu katanya lah. Tapi Abu Lais sama kalau disebut 40 lah, dia alim. Mereka kita bukan alim. Okey. Wa khalaqa min nafsin wahidah, itu sebut ayat Quran sebut wa khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu bertepatan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran itu. Dia sebut wa kana kunyatuhu fil jannah Aba Muhammad. Pernah dengan apa gelaran Nabi Adam dalam syurga? Gelaran Nabi Adam dalam syurga Abu Muhammad. Dalam syurga dia gelaran dia Abu Muhammad. Tak dengar tu? Ini Abu Lais tu. Sebab bi'anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana akramu waladu, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semulia-mulia, sebaik-baik, sekaram-karam anak cucu dia. Jadi dalam surga dia bagi gelaran Abu Muhammad, kata tulis. Dan sebaliknya di dunia dikunyahkan dia di dunia dengan Abu Bashar, bapa manusia. Itu gelaran Nabi Adam dalam syurga Abu Bashar, gelaran dia dalam syurga Abu Muhammad, dalam dunia Abu Bashar. Betul, silap cakap.
gelaran dia dalam surga adalah Abu Bashar, Abu Muhammad. Dalam dia gelaran dia di dunia Abu Bashar, bapa segala manusia. Nabi Nuh pun gelaran dia Abu Bashar juga. Nabi Nuh bapa manusia tak, tapi bapa manusia yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Maknanya seolah-olah selepas Nabi Adam tu banjir besar semua zaman dia, habis mati semua, lahirlah manusia-manusia baru daripada keturunan zuriat Nabi Nuh alaihissalam sampai kita lah. Jadi gelaran Abu Bashar kepada Nabi Nuh tu Abu Bashar Sani, bapa manusia yang kedua. Dan Nabi Adam alaihissalam juga wa anzalallahu ilaihi tahrimun mayyitah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi Adam alaihissalam mengharamkan bangkai. Tuh, bukan kita je. Dan haram kepada Nabi Adam juga darah dan lahmun khinzir, daging babi pun diharamkan pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini kalau orang yang nak makan daging babi ni tak tahu, dia kata turunan anak Adam, dia ngaku turunan anak Adam kan? Tapi pakai dia makan, khinzir dia makan, Adam tak. Tengok berapa usia Nabi Adam alaihissalam. Qala wa 'asha, dan Nabi Adam alaihissalam hidup 930 sanatan, maknanya 930 tahun. Itu satu dapat 930 tahun tu usia Nabi Adam alaihi salam. Kita 70 pun gaya. Pitun no, Masya Allah, tabarakallah, dia kata ya, alhamdulillah umur dia panjang. Selain pada dia ada 120 ada. Tapi kuat ni. Yang dia hidup 930 tahun ni disebut dalam Taurat, dalam kitab Taurat, Zakar ahli Taurat. Dan diriwayatkan oleh Wahab ibn Munabbih, Nabi Adam alaihissalam hidup 1000 tahun. 1000 tahun Nabi Adam alaihissalam hidup. Ini banyak lagi cerita ni. Cerita dengan Hawa diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Khuliqat, bahawa Adam ditanya ikhtalafa fil Hawa khuliqat fil jannah. Khilaf di kalangan pendapat ulama Siti Hawa dijadikan di dalam surga kan? Hawa tu dijadikan dalam surga kan di luar surga? Qala Ibnu Ishaq, jawab Ibnu Ishaq kata khuliqat qabla dukhulil Adam jannah, dijadikan Hawa sebelum Adam masuk surga. Ayatnya uskun anta wa zawjukal jannah, selepas jadi semua hampa masuklah dulu dalam surga. Itu kita terfikir tu kan, kata awal manusia yang boleh masuk dalam surga Nabi Muhammad. Orang lain tak boleh masuk, dia yang pertama masuk. Ni ada juga disebut, dikata yang dimaksudkan dengan surga itu bukan betul-betul surga jazak, surga balasan tu. Itu masih lagi dalam apa namanya disebut taman pada surga. Wallahu a'lam lah mana hakikat sebenarnya kan. Hakikat sebenarnya wallahu a'lam, kita tak masuk dalam rukun iman ni. Kita hanya masuk dalam rukun iman, percaya kata neraka surga tu ada. Lagi sampai dulu sampai kemudian kita tak masuk dalam perbincangan rukun iman tu. Maknanya
sekadar cerita maklumat yang nak pelanggan ni kepala kita tu boleh lah. Itu kata Qil, kata setengah pendapat mengatakan khuliqat, dijadikan Sayyidatina Hawa alaihissalam di jannah dalam surga sebelum masuk Adam dalam surga. Dah jadilah. Jadi kalau sebelum Adam masuk dalam surga, maknanya Hawa tu tumbuh dalam surga, kata jadi daripada tulang busuk dia. Itu satu hal pula kepala kita nak berjalan. Kalau kita ada masalah, itu kata-kata ilmu. Kemudian annahu lamma sakana al-jannah, setelah dan dia duduk dalam surga, masya fiha, dan dia berjalan di dalam surga. Ini Adam ni, cerita ni. Li'annahu, kerana Adam alaihissalam lamma sakana al-jannah, setelah mana dia menetap duduk dalam surga, masya fiha, dan dia pun berjalan dalam surga, mutawahishan, hal keadaan dia tak seronok, dia tak ada geng. Seorang kita pun ride seorang-seorang tak seronok kan. Nak ride dia cari kawan-kawan, buat grup ride, tapi dekat-dekat tak berak, pergi dua ajak balik seronok. Seorang duk lepak seorang-seorang sedap, tak sedap. Mutawahishan, wahish, tak seronok. Hatta minum kopi seorang-seorang, tu isap rokok seorang-seorang, harap tak seronok kan. Nak seronok kena isap rokok kedai mamak. Tapi sekarang ni silap lah. Kena 5,000 mampu kan. Kena 5,000 mampu kan. Jadi suruh isap lah kedai mamak. Isap di rumah lah. Itu falamma nama, bila dia duduk dalam syurga, dalam syurga, dia pun merasa, bahasa kita merasa puas, tak syok lah, tak ada geng, duduk seorang-seorang. Falamma nama, setelah mana Nabi Adam alaihissalam tidur, khuliqat min dhal'ihi, dijadikan daripada dhala', maknanya tulang rusuknya, min syaqqihi, Aisyah, daripada bahagian yang kiri, yang kiri, liyaskuna ilaiha wa ya'nasa biha, supaya dia duduk tenang dengannya, dengan Hawa, dan dia jadi ya'nas, maknanya seronok, romantik duduk dengannya. Baik. Itu kata setengah pendapat. Dan waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wa yansibu li aksar mufassirin, dan dinisbahkan kepada kebanyakan pendapat-pendapat ulama-ulama mufassirin atas pendapat ini. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada Nabi Adam dan Hawa, uskun anta, duduklah kamu dan isteri kamu dalam syurga, yakni ba'da khalqiha, selepas daripada Allah jadikan Adam dan keduanya dalam syurga, selepas jadi dalam syurga. Wa qila qabla, dan kata Qil juga sebelum Allah jadikan Adam, menjadikan Hawa. Itu banyaklah di kalangan ulama, khilaf di kalangan ulama berhubung dengan dengan kejadian Adam dan Hawa alaihissalam. Ini sebenarnya lagi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut tadi, yang kita sebut mana, uskun anta wa zawjukal jannah. Ambil balik yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kata Imam Ghazali, tadarru' ila Allah subhanahu wa ta'ala wa btahil ilaihi wa dhkur hala abina Adam sallallahu alaihi wasallam alladhi khalaqahu Allah ta'ala biyadihi. Allah jadikan Adam alaihissalam itu dengan tangannya, makna dengan kudrahnya. Wa nafakha fihi,
dan Allah tiupkan padanya min ruhihi, daripada ruhnya, ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada ruh kan? Allah ada ruh kan? Padahal dia yang buat ruh. Tak, ruh Allah buat. Kan macam kita, ruh kita Allah buat. Allah buat. Ruh kita Allah bagi ke kita. Ruh Adam Allah bagi ke Adam. Datang daripada mana? Datang daripada Allah kan? Bukan makna kata oh daripada ruh Allah, ambil ruh Allah sikit bagi ke dia. Bukan itu. Kita ni ambil daripada ruh dia sikit. Kemudian wasjud lahul malaikah, dan sujud kepadanya oleh segala malaikat. Wa albasahu saubal karamati, dan Allah bagi dia pakai pakaian kemuliaannya. Wa tawajjahu bidadil waqarah, dan Allah hadapkan padanya dengan taj. Maknanya dia panggil mana? Kita pakai hak raja pakai tu. Dia panggil apa? Crown kan? Yang itulah terpilih taj dan kebesaran. Wa hamalahu, dan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala hamalahu jannatahu ala a'naqil malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan surga ke atas tengkuk-tengkuk malaikat. Tu yang nak disebut di sini. Dan menanggung akan dia kepada surga di atas bahu malaikat. Malaikat nak masuk ke surga tu usung Nabi Adam. Nabi Adam Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Adam. Kemudian Allah bagi Nabi Adam pakai pakaian-pakaian kemegahan, dan Allah letakkan kepada dia ni tanpa dia ingat tadi, tengkolok kamu, tengkolok mahkota kebesaran. Hebatlah, pakai cantik. Kemudian ditanggung oleh malaikat. Maksudnya malaikat usung bawa dia masuk syurga. Itu dia kata dan menanggung akan dia kepada surga di atas bahu malaikat. Dan tiada berdosa ia melainkan dosa yang satu jua. Dia tak dosa, tak ada salah, melainkan satu je salah. Bila masuk dalam tu, bila masuk dalam tu baru berdosa. Masa duduk luar tak lagi. Yang ini kalau kita tengok syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam syurga dan Hawa ke dalam syurga. Jadi kaitan logik tu, syurga duduk di mana? Syurga duduk bawah arah. Kalau kita ikutkan cerita peristiwa Isra dan Mi'raj tu, hadis Isra dan Mi'raj tu menunjukkan bahawa syurga duduk di bawah arah, atas langit tujuh. Lepas tu Adam alaihissalam dijadikan, kemudian masuk dalam syurga, kemudian dicampak ke bumi. Tak sangkut langit 7, langit 6, langit 5, langit 4, langit 3. Tak terkeluar daripada langit pertama tu. Ada kawasan yang ada graviti. Ni tak ada lagi kawasan graviti, terapung-apung. Sebab tu orang pergi ke bulan, terapung-apung, tak ada graviti. Jadi ada terapung-apung. Lepas ada terapung-apung tu, turun kepada satu tahap, ada kawasan tu ada oksigen, ada tak ada oksigen. Ada oksigen yang berlumpur. Kawasan tu, sini ada oksigen, sini tak ada oksigen. Kemudian turun sampai lapisan seterusnya yang ada graviti, baru ada oksigen keseluruhannya. Jadi cerita tak hati ya. Ini logik.
Kita belum pergi kepada saya nak sebut dua jalan, tapi dah tengok pukul 9 lebih lah. Kita tangguh bulan depan lah. Saya nak sebut tu dua jalan tu. Jalan pertama nak cari logik. Jalan kedua kita serah pada Allah, kan? Syurga jadi di syurga, jadi syurga. Campak ke bumi, campak ke bumi. Allah boleh buat belakang. Itu selesai. Jadi nak cari logik ni. Itu sebut Profesor Dr. Rashidi Badrawi dalam kitab dia Qisasul Anbiya wa Tarikh. Dia main logik. Dia nak cari kenapa tak mati. Adam alaihissalam dengan Hawa tak mati. Maksud tak matinya, kawasan tak ada oksigen jatuh main ke bumi, tak pakai apa pun, tak patah kaki pun. Bila masuk kawasan yang ada graviti bumi, jadi maknanya dia mesti tempat, tak mati pun. Ada logik. Jadi kenapa syurga kat mana? Syurga pun ia ke syurga. Ini kita tangguh bulan depan ya. Tak larat. Tapi masa larat kali ikut larat boleh pergi lagi, tapi kali ikut masa tak boleh pergi. Kita tangguh itu qala dan menanggung akan dia kepada syurga di atas bahu malaikat. Wallahu a'lam. Tasbih kifarah dan istighfar. Nanti kita bersambung berkenaan dengan macam mana dia boleh keluar daripada syurga, kenapa dia boleh keluar daripada syurga, siapa penyebabnya. Ada kemungkinan tak bila kita buat kajian macam itu, kita mula ia disesat ke hari ini, tak boleh jadi mesin. Sebab macam tadi lah cerita kan, dia daripada atas macam mana turun ke bumi, tak jatuh, tak cedera, tak apa. Kalau kita kaji benda yang di luar daripada kemampuan pemikiran kita, dia pertama sesat tak sesat ni, yang menyesatkan dan memberi petunjuk adalah Allah. Satu. Kedua, kajian yang berlandaskan kepada sirah, yang berlandaskan kepada Quran dan Sunnah tak akan sesat, bahkan dia akan tambahkan lagi petunjuk, akan lagi kuat. Cuma di sana bila kita tak buat kajian, kita sendiri tak, hanya kita baca kajian-kajian daripada orang. Contohnya macam saya tak buat kajian, saya baca kitab aja. Saya baca buku ni. Jadi maknanya kita ambil jalan penyelesaian. Kalau ikut Profesor Rashidi Badrawi tadi, tak ada jalan selesai. Cara dia tu selesai lah. Bila cara dia selesai, cara yang kedua ni maknanya meragukan. Bila meragukan, kita sekadar dengan akal kita tak boleh pilih. Itu menyebabkan kita tak percaya. Padahal kalau kita sangkut dengan kuasa Allah, habis ya, kita percaya. Contohnya macam kita tadi, Adam menjadi dalam syurga. Lepas tu syurga duduk kat mana? Syurga kalau ikut dalam hadis-hadis, dia duduk bawah waras. Ini bukan bumi ni. Jadi Adam turun, jatuh, Adam dicampak, Adam tak mati kan, tak awang-awang. Berapa lama jarak dia tu? Itu kalau kita pakai akal mata-mata. Kita tak pakai Allah, kita lupa Allah, kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dapat itu selesai. Contohnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi pakai gas, siapa pergi? Siapa bawa api? Nabi pergi dengan Rusia ke pergi dengan Amerika? Naik di mana? Ukraine ke di mana? Nabi naik Isra Mi'raj di mana? Patutnya naik di Amerika lah, naik di Rusia lah, ataupun naik di Ukraine lah, tempat biasa orang melepas pergi angkasawan melepas kan. Ini Mekah tu pun
Siapa buat? Allah. Bila sebut itu selesai. Bila sebut itu selesai. Cuma Profesor Rusdi Badrawi ini nak bawa kepada akli. Kedua-duanya tak tolak. Dia tak akan jadi isim tu. Tak akan jadi isim kalau kita ada marjah kita tu, tempat rujuk kita tu adalah Allah. Tak ada selesai. Isra dan Mi'raj, siapa nak kaji? Masuk akal tak masuk akal? Memang cerita dia tu menyalahi adat, akal masuk. Akal pada hukum akal pada hukum akal, wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Hukum adat, wajib adat, harus adat, haram adat. Isra dan Mi'raj menyalahi akal ataupun menyalahi adat? Dia menyalahi adat, bukan menyalahi akal. Kalau menyalahi akal, tak mana menyalahi akal? Allah tak kuasa kan? Allah kuasa. Allah boleh buat? Boleh buat. Bila Allah boleh buat, tak menyalahi akal lah. Akal kita tu wajib, mustahil, harus. Harus bagi Allah boleh buat. Memang terjadi pun. Tu adat menyalahi. Mana boleh pergi naik langit? Siapa boleh pergi naik langit? Ya. Oh, yang pergi pun naik ke bulan kan? Bulan bukan di langit lagi, bulan di luar kawasan luar langit lagi. Ni Nabi pergi lepas ke sana. Itu menyalahi adat, bukan menyalahi akal. Adat tak boleh. Adat ni maknanya benda yang berulang-ulang. Adat benda contohnya makan, nak makan, lepas makan, nak makan, lepas makan, nak makan. Itu berulang-ulang. Kalau sekali tak ada pengadat. Itu peristiwa Nabi SAW pergi itu menyalahi adat, bukan menyalahi akal. Itu beza dia. Dia hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Ini kita faham. Jadi kadang-kadang ceramah-ceramah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang menyalahi akal. Bukan menyalahi akal, salah adat. Adat tak boleh. Satu malam pergi Baitul Maqdis boleh balik? Tak boleh. Adat salah, akal boleh. Macam mana akal boleh? Allah, dia bukan pergi dengan kuasa dia, dia pergi dengan kuasa Allah. Macam semut boleh pergi ke Sepak Jaya dalam masa 3 minit, 5 minit naik motor pergi. Tak boleh pergi. Tapi semut boleh pergi ke Sepak Jaya, pergi makan nasi Arab Sabah, kedai nasi Arab Sabah, balik cerita ke kawannya, aku pergi Sepak Jaya. Bila? Tak sah. Aku pergi 5 minit dah sampai. Aku makan setengah jam, borak-borak, tunggu sekejap, balik. Maknanya 50 minit 50 minit pergi balik. Balik kita ke kawannya, aku pergi Sepak. Kawan dia kata, pemohon kau. Sebab apa? Kawan dia tak ada ilmu. Kawan dia tak pandang akal, tak pandang logik. Datang kawan dia seorang lagi, betul ya? Kamu pergi dengan siapa? Aku pergi dengan ustaz. Duduklah poket baju ustaz. Kau pergilah poket baju ustaz, aku ikut ustaz. Dia pergi dengan tenaga apa? Setitik penuh pun tak keluar, tak pernah. Pergi siapa? Balik. Sedih kan? Pergi. Masuk sahabat, masuk. Kita tengok, ada orang ni, ada orang ni, ada orang ni. Betul itu. Tapi kawan dia lah yang cerdik, betul ya. Sebab dia pergi dengan kuasa orang, bukan dia pergi dengan kuasa dia. Dan Allah Maha Kuasa bawa Nabi SAW Isra Mi'raj dengan kuasa dia, bukan dengan kuasa Nabi. Kalau dengan kuasa Nabi sendiri nak jalankan diri nak pergi Syam berapa lama? Nabi pernah pergi berniaga sana? Ya, berjalan kaki main bulan. Jadi
ilmu agama ni ada sumber, ada rujukan, tak akan sesat. Yang hak sesat bila tak ada sumber dan tak ada rujukan.